Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, live hari ini adalah bagi menjelaskan isu kedudukan Najib sebagai ahli parlimen pekan. Jadi seperti mana yang saudara-saudari tahu, Speaker Dewan Rakyat telah menjelaskan bahawa memandangkan Najib telah menghantar petisyen untuk pengampunan dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 14 hari, maka status Najib sebagai ahli parlimen pekan masih sah sehingga petisyen pengampunan itu ditolak. Jadi jika petisyen pengampunan itu ditolak, esok bila lembaga pengampunan berjumpa dan berbincang isu Najib dan kemudian keputusan dibuat oleh lembaga pengampunan atau DPA, maka selepas itu jika pengampunan tidak diberikan, baru status sebagai MP terhadap Najib akan terlucut. Jadi memang ada banyak pendapat yang dilontarkan di media sosial dan portal-portal tertentu, termasuk oleh ahli-ahli politik tertentu, tetapi secara sahnya berdasarkan pemahaman saya dan juga penjelasan yang telah saya baca yang diberikan oleh seorang peguam iaitu Hanif Katri, jadi saya melihat bahawa apa yang dikatakan oleh speaker sebenarnya betul dan tidak ada cacat celanya, ianya tepat bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi status Najib sebagai MP kekal sehingga lembaga pengampunan dan YDPA menolak pengampunan Najib. Maka jika Najib tidak diberi pengampunan, baru status dia sebagai MP terlucut. Jadi ada timbul satu persoalan yang tengah didebatkan di media sosial, iaitu jika kerusi pekan tidak dikosongkan, maknanya masih sah Najib adalah MP pekan, maka jika esok parlimen bersidang memandangkan Najib sudah dipenjarakan di Kajang, jadi adakah Najib boleh menghadiri persidangan parlimen bersama pegawai-pegawai penjara, diiringi oleh pegawai-pegawai penjara, sama ada di gari ke, dia pakai pakaian lazim ke atau pakaian penjara ke, tidak kira lah, tapi bolehkah Najib hadir penjara? Jadi benda ni bukan hanya setengah didebatkan di media sosial, di portal-portal tertentu, malah oleh orang-orang politik. Saya lihat ada percanggahan pendapat dan saya juga lihat ada banyak kekeliruan. Jadi saya berpendapat bahawa kekeliruan ni sebenarnya timbul akibat salah faham. Jadi di sini ada dua isu, iaitu isu perlembagaan secara spesifiknya dan isu perundangan secara amnya. Sebagai secara berperlembagaan, Najib perlu melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang MP atau ahli parlimen. Malah dia berhak menjalankan tugas dia sebagai MP atau ahli parlimen. Dia berhak Okey, secara berperlembagaan. Tetapi mahkamah secara sah, secara berperlembagaan juga telah melakukan proses-proses perundangan yang telah menjurus kepada sabitan bersalah Najib, dan Najib telah dijatuhkan hukuman penjara. Jadi berdasarkan hukuman penjara ni, timbul persoalan, adakah wajib dia dibenarkan hadir ke parlimen? Itu persoalan sebenarnya. Jadi benda ni sebenarnya tidak dijelaskan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Maka ianya perlu merujuk kepada presiden, kejadian-kejadian sebelum ini sebagai rujukan, atau jika tidak ada, maka sebetulnya ianya terletak di bawah budi bicara Jabatan Penjara berdasarkan peraturan-peraturan Jabatan Penjara. Jadi adakah Jabatan Penjara akan membenarkan Najib untuk menghadiri parlimen atau tidak membenarkan Najib menghadiri parlimen? Itu semua tertakluk kepada keputusan Jabatan Penjara berdasarkan peruntukan-peruntukan peraturan Jabatan Penjara. Dan sekiranya Jabatan Penjara
berpendapat atau tidak membenarkan Najib untuk menghadiri sidang parlimen, maka Najib boleh membuat rujukan undang-undang di mahkamah dan benda ni akan menjadi sesuatu yang akan diputuskan oleh mahkamah. Jadi inilah yang tepatnya, bukannya sesuatu yang orang boleh kata Najib mesti dibenarkan. Atau ada orang kata Najib tidak patut dibenarkan. Ada orang kata tanggungjawab Najib sebagai ahli parlimen dari sudut perlembagaan mengatasi, saya pun ada baca benda ni, mengatasi hukuman yang dikenakan. Ini bohong. Ada yang kata hukuman yang dikenakan perlu mendahului berbanding dengan tugas dia sebagai ahli parlimen. Sebenarnya tidak ada dalam perlembagaan yang menjelaskan situasi di mana seorang sudah dipenjarakan tetapi dia MP dan status dia masih sah sebagai MP kerana dalam pengampunan. Jadi mana satu yang terpakai dulu? Adakah tugas dia sebagai MP lebih utama, maknanya jabatan penjara perlu paksa? Tidak ada penjelasan ini. Jadi ianya tertakluk kepada jabatan penjara itu sendiri, peruntukan peraturan jabatan penjara, budi bicara jabatan penjara dan juga undang-undang dari sudut mahkamah sekiranya Najib memanjangkan perkara ni ke mahkamah. So ini sebenarnya tidak ada jawapan yang tepat. Sekarang ni dia tertakluk kepada jabatan penjara. Jadi kita tak tahu adakah Najib boleh ke parlimen ke tidak. Okey. Tetapi saya ingin merujuk kepada satu kes yang pernah berlaku sebelum ni. Jadi jika Najib, andai kata jabatan penjara tidak membenarkan Najib hadir parlimen dan Najib merujuk ke mahkamah, saya percaya mahkamah akan rujuk kepada satu kes yang pernah berlaku sebelum ini, iaitu melibatkan seorang ahli Dewan Undangan Negeri bagi Kota Alam Shah dari DAP. Nama dia Manoharan Malayalam. Jadi pada 2007 Manoharan Malayalam ini telah ditahan bersama beberapa pemimpin Hindraf yang lain kerana menganjurkan dan menyertai perhimpunan haram di Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada 25 November 2007. Jadi Manoharan ni ditahan pada 13 Disember 2007. Kemudian walaupun dia ditahan tapi dia bertanding di pilihan raya dan dia menang bagi kawasan Kota Alam Shah. Jadi apabila Manoharan menang, sekarang timbul isu dia adalah dari DUN Kota Alam Shah tetapi dia adalah tahanan ISA. Dia duduk dalam kem tahanan. Jadi untuk makluman saudara-saudari, pada masa itu timbul soalan adakah Manoharan boleh hadir sidang DUN. Jadi pada 13 Mei 2008, Penasihat Undang-Undang Badan Bertindak Hak-Hak Hindu Manoharan telah memanjangkan perkara ni kepada, tak silap saya, speaker DUN. Dan Speaker DUN kemudian berkata, walaupun Manoharan tidak boleh hadir sidang DUN, dia boleh mengajukan soalan secara bertulis. Dia boleh mengajukan kemuka soalan secara bertulis. Itu adalah kenyataan Speaker DUN Selangor, Teng Chan Kim. Jadi sudah ada satu peristiwa dulu di mana seorang adun dari DAP di bawah tahanan, dia tidak dibenarkan hadir ke sidang DUN. Kemudian speaker memberitahu kalau tak boleh hadir, boleh ajukan soalan secara tertulis. Jadi benda ni akan jadi rujukan. Tetapi apa pun, berbalik kepada soalan adakah Najib boleh hadir sidang parlimen, ianya sekarang tertakluk kepada budi bicara jabatan penjara. Dan jika jabatan penjara tidak membenarkannya, jadi Najib boleh rujuk ke mahkamah sama ada dia wajib dibenarkan menghadiri sidang parlimen ke tidak. Jadi itu penjelasan saya. Jadi ada banyak pendapat yang dilontarkan di sana. Saya lihat banyaknya melibatkan salah faham. Ada juga yang spin lah pendapat peribadi saya. Sebelum saya akhiri live ni, ada satu isu yang ingin saya bangkitkan. Jadi ada orang bertanya kepada saya, benar tak Najib ini duduk dalam rumah pegawai penjara dengan cara yang selesa di dalam penjara? Jawapan saya, cerita-cerita macam ni jangan endah. Jangan endah. Cerita-cerita macam ni kadang-kadang ianya diwujudkan, sama seperti cerita sel
tahanan Anwar dulu dicat dengan arsenik. Benda ni diwujudkan sebagai propaganda. Jadi saya tidak tahu sama ada benda ni diwujudkan ke tidak. Benda ni jangan layan. Jangan layan. Saya tidak fikir jabatan penjara begitu bodoh. Seorang berprofil tinggi, mereka sanggup terus letak dia dalam rumah pegawai dan berdepan dengan risiko benda ni akan tertular sebab dia baru masuk penjara. Jadi saya nampak ada sesuatu tak kena lah. Barangkali mungkin mereka nak cuba katakan kerajaan sedang membantu Najib, mereka nak burukkan kerajaan ke, saya tidak tahu. Cerita-cerita macam ni jangan endah. Ya, ini mirip cerita dululah Anwar. Kononnya sel tahanan Anwar tu dicat dengan arsenik dan sebagainya. Itu semua direka. Itu semua direka. Siapa yang reka cerita arsenik pun saya tahu. Okey. Jadi itu sahaja pencerahan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.